Selamat sejahtera dan salam perpaduan kepada semua murid tingkatan 4. Okey, so hari ini apa yang kita akan belajar? Ia berkaitan dengan nasionalisme. Jom kita tengok macam mana. Okey, ini format. Saya have a look saja. Saya harap anda ambil maklum. Jumlah markah 140. Okey, ini indeks anda. Iaitu pengembangan nasionalisme di Asia. Pengembangan nasionalisme di Asia. Jom kita tengok dua negara sajalah hari ini. Pengembangan nasionalisme di Asia, dalam kurungan kamu tulis India dan China. Okey, so kita kena tahu apa yang dimaksudkan nasionalisme di Asia. Kita dah belajar apa maksud nasionalisme. Kita dah belajar apa yang sebab apa berlakunya nasionalisme. Dan hari ini kita akan pergi ke Asia pula. Sebelum ini kita belajar barat, nasionalisme di barat. Kita pergi ke Asia pula. Okey, so merupakan kesinambungan idea nasionalisme di barat, kesan daripada pertembungan. Pertembungan itu barat dengan Asia bertemu dengan bangsa Eropah. Kedatangan dan penjajahan kuasa Eropah di Asia mencetuskan kebangkitan nasionalisme. Di mana? Di India, China, Mesir, Empire Umayyah dan Jepun. So hari ini kita belajar India dan China terlebih dahulu, sebab terlalu banyak nanti pening kepala anda nak ingat dan faham. Okay. So kita pergi ke India. India ni, apa yang berlaku di India? Iaitu nasionalisme di India merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. British pun ada di India. Okey, untuk maklumat anda, British pernah jajah India sebelum datang ke Pulau Pinang. Dan menjajah semua tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Sebelum itu dia di India. Anda kena ingat. Kebangkitan rakyat tempatan dalam Dahagi India 1857 merupakan titik tolak, merupakan perubahan kepada perkembangan nasionalisme di India. So kita tengok what happening. Okey, nasionalisme awal bercorak gerakan yang memberikan perhatian terhadap isu sosio-agama. Yang bermaksud masyarakat yang agama. Dalam masyarakat itu dia memberikan perhatian kepada agama. Maksudnya sosial, agama. Sosial itu masyarakat, agama itu agama lah. Roma Samak dan Aurea Samak merupakan pertumbuhan penting yang mengiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan, kesan daripada pengaruh budaya barat. So ini nak mempertahankan sosial agama. So ada dua pertubuhan iaitu Brahmo Samak dan Aurea Samak telah ditubuhkan untuk memerangi pengaruh budaya barat supaya budaya India itu masih kekal. Ada pentubuhan dua pertubuhan ini. And then pada penghujung abad ke-19, pengembangan pendidikan barat. Pengembangan pendidikan barat membawa kepada kemunculan golongan intelektual. Golongan intelektual ni bermaksud golongan cerdik pandai yang berilmu lah. Berilmu, mungkin mereka pergi Eropah belajar ilmu. Yang memulakan gerakan nasionalisme lebih tersusun. Mereka menubuhkan pertumbuhan politik iaitu menyuarakan pandangan seperti Kongres Kebangsaan India atau India National Congress (NIC). India National Congress yang dibentuk pada tahun 1885 dan Liga Muslim yang ditubuhkan pada tahun 1906. Bermaksud di sini kita boleh lihat ada dua corak iaitu yang berkaitan dengan India dan berkaitan dengan Liga Islam di India. Kita tengok lagi. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan bersifat keras yang diketuai oleh nasionalis radikal. Radikal ni dia lebih kepada untuk menghalang terus secara langsung malam British tu keluar daripada India itu. Seperti
Gagarda, Tilak dan Pipin Chandrama. Ini merupakan nasionalis. Mereka menggerakkan semangat penentangan seperti militan terhadap British. So militan ni dia menggunakan gerakan tentera untuk menghalau British. So radikal lah. Sangat radikal, sangat agresif. Secara militan terhadap British. Penentangan secara militan terhadap British. Dan kita pergi setelah Perang Dunia Pertama, INC ni, Indian National Congress, memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British. So tak nak bekerjasama dengan British lah, sebab British ni dia memburukkan keadaan di India. So kita tengok apa tindakan ini diketuai oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan tu panduan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Bermaksudnya gerakan nasionalisme ini yang diketuai oleh Mahatma Gandhi ini, dia lebih kepada aman damai, tak ada peperangan. Tidak seperti nasionalis radikal ni, dia penentangan secara militan terhadap British. So kita tengok Mahatma Gandhi ni, apa yang dia buat. Okey. So selepas Perang Dunia Kedua, Indian National Congress dan Liga Muslim ni membentuk jawatan kuasa khas bagi merangka rancangan pembahagian India, iaitu negara India dan Pakistan. Pakistan ni negara Islam. Pada tahun 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan sebagai negara merdeka. Wow. Dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Gubernur Jeneral Pakistan. India pula mengisytiharkan kemerdekaan pada 15 Ogos 1947. Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri India. Perdana Menteri pertama India. So dengan gerakan nasionalisme ini, India dibagikan pada dulu. Sebenarnya Pakistan itu dia dalam India, tetapi disebabkan campur tangan British ni telah dibagi kepada dua, iaitu India dan Pakistan. Sudah dapat kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua. Okey, itu yang cerita berkaitan dengan nasionalisme di India. Next kita pergi ke China. Okey, sebelum pergi ke China, kita pergi ke dahagi India ni. Apa maksud dahagi India ni? Dahagi India ni 1857 ini bermaksud pemberontakan yang telah dilancarkan oleh Sepoy. Sepoy tu bermaksud tentera askar upahan British berbangsa India. Pemberontakan tersebut merupakan reaksi kepada ancaman pengaruh British terhadap adat, budaya dan agama masyarakat setempat. Dia nak mempertahankan budaya India itu. So dia telah mencetuskan dahagi India 1857. Okey, kita pergi ke nasionalisme di India, di China pula, di China. Nasionalisme di China bertujuan mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang Cina daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. So dia nak tumpukan peradaban cara hidup supaya tidak dilenyapkan oleh kuasa asing. Okey, nasionalisme China bermula pada penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu, iaitu kerajaan Manchuria, merupakan dinasti yang terakhir di China ataupun China, yang dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Dinasti ini bermaksud sistem beraja lagi lah, yang terakhir di China, dan masyarakat China turut hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. So pada zaman kerajaan Manchuria ni, ramai
orang Barat masuk ke negara China. So nak mempertahankan pengaruh Barat semakin berleluasa di China, so gerakan nasionalisme seterusnya bercorak anti-Barat kerana menentang campur tangan kuasa Barat di China. And then kita boleh tengok tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China ialah Dr. Su Yat-sen. Beliau mengemukakan 3 prinsip rakyat San Minju sebagai ideologi perjuangan, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Nasionalisme bermaksud semangat cinta akan negara, demokrasi itu lebih kepada mesra rakyat, dan kebajikan sosial itu taraf hidup rakyat dijagalah. Prinsip tersebut menjadi asas kepada gerakan revolusi China pada tahun 1911 yang berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu dan kemunculan pemerintahan republik di China. So anda kena tahu, apabila akhirnya kerajaan Manchuria ini, lahirnya Republik China sehingga pada hari ini. So itu yang kesan yang berlaku di China melalui gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh Dr. Su Yat-sen. Okey, so kita pergi ke latihan dah. Latihan fill in the blank. So saya harap kamu boleh siapkan dengan latihan ni ada dalam 10 terletak silap cikgu. So saya harap kamu buat revisi kendiri dan buat latihan. Saya harap anda buatlah memikullah tanggungjawab anda sebagai murid, sebab waktu pembukaan sekolah pun bakal tiba. Saya harap anda siapkan nota dan latihan sebelum ini dan untuk hari ini juga. So itu saja daripada Cikgu Chiu. Selamat belajar kendiri dan buat nota dan latihan. Kita jumpa pada kelas seterusnya. Sekian, terima kasih.